Okey, soalan nombor 8. Dalam satu kajian di dalam sebuah bakul harum manis, 15% daripada buah harum manis tersebut didapati rosak. Okey, sekiranya 8 biji harum manis dipilih secara rawak daripada bakul tersebut, 8 biji, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 6 biji adalah keadaan baik. So 15% adalah rosak. Okey, jadi ini soalan apa? Kebarangkalian. Jadi kebarangkalian pun dia ada package dia. Kita tengok. Mula-mula dia suruh cari NCR kan. Lepas tu nanti dia akan ada yang taburan normal. Jadi ini package. Okey, jadi kalau ni kita keluarkan dulu daripada ayat. So ni dulu. Kalau 15%, dia akan jadi 15/100 tau. Jadi untuk rosak, awak tulis macam ni, dia akan jadi 0.15. Jadi yang elok, dia akan jadi 0.85. Kenapa saya tahu dia 0.85? Sebab hasil tambah rosak dengan elok mesti 100%. Jadi ni kan 15%, ni 65%. Jadi tambah dua-dua jadi 100%. Ataupun hasil tambah dua-dua mesti 1. Tu kena tahulah. Jadi 100% kan 1. 100 bagi 100, 1. Faham? Okey, jadi saya kat situ. Dia kata, jika sekiranya ada 8 biji, so N sama dengan 8. Lepas tu dia kata, hitung kebarangkalian, follow je ayat dia, kebarangkalian, sekurang-kurangnya X lah. Sekurang-kurangnya bermakna dia mesti lebih daripada atau sama dengan apa? 6. Betul tak? Adalah keadaan baik. Hati-hati di sini. Ini yang banyak pelajar silap. Dia suka menghafal NCR tu. Yang soalan yang dia punya rumus NCR, PR, Q, and tolak R. Nanti P dia ambil yang pertama, Q dia macam tu. Dia memang hafal. Okay, jadi tengok betul-betul apa fungsi NCR ni. Okay, sikit lagi saya terang. Apa maksud X lebih besar pada 6? Bermakna buahnya adalah 6. X sama dengan 6 tambah X sama dengan 7 tambah X sama dengan 8. Macam tu. Sampai 8 cukup lah. Kenapa sampai 8? Sebab ada 8 biji sahaja. Faham? Lebih besar pada 6 atau sama dengan 6. 6, 7, 8. Di sini baru awak pakai NCR. Okey, apa yang dimaksudkan dengan NCR? Saya buat 6 dulu. NCR ni adalah N ni 8 biji. Yang elok, keadaan baik, 6. R tu. R ni baik. Jadi P ni, bukan main ambil rosak ni. Ni P, ni Q. Tak. Sebab tu kalau awak hafal salah. Awak sibuk menghafal kan? P, Q. Yang pertama kita jumpa, kita letak P. No, tak. Hati-hati. Soalan dia kata baik. Jadi baik, yang mana? Elok ni. Itu dia automatik jadi P. Dia akan jadi 0.85. R, berapa yang elok tadi? Berapa yang elok yang kita nak tadi? 6. Yang tak elok tu? 0.15. Berapa baki daripada 8? Baki tinggal 2. Macam tu. Kena faham apa konsep rumus ni. Yang tak faham tu yang tak dapat tu. Okey, lepas tu awak dapatkan jawapan dia berapa. Untuk 7 pula. Okey, ada 8 biji. 7 yang baik. Faham tak? Okey, apa kebarangkalian yang baik? Apa kebarangkalian peratus yang baik tadi? 0.85. Berapa biji tadi yang baik? 7. Faham tak? 0.15 pula. Ni dia jadi Q lah. Yang rosak ni. Berapa yang rosak kalau 7 yang baik? 1. Dapatkan jawapan. Faham? Dan last sekali untuk 8. 8 ada 8 biji. 8 yang baik. 0.85. 8 semua baik. 0.15 tidak ada yang buruk. Faham? Itu caranya. Itu kena faham. Itu maknanya konsep. Itu maknanya konsep. Jadi sebenarnya awak memang hafal rumus cantik. Tapi bila awak memasukkan dalam persamaan nanti salah. Sebab awak tak faham konsep. Okay. So ni kira tambahkan ke semua ni. Awak pakai je kalkulator semua ni. Okay. Awak akan dapat 0.8948. So selesai kan? Tak susah pun. Senang. Okay. Jadi kebanyakan daripada pelajar bertukar. Hati-hati. Jadi baca soalan, keluarkan dan faham apa maksud rumus. P ni apa, Q ni tak awak main hafal je. P yang pertama, Q wrong. Ingat, kena sebut. N ni semua benda, semua buah-buah itu. R ni apa yang dia nak? Yang baik. So mestilah kebarangkalian yang baik dulu. Baik berapa? Nampak tak? Jadi selesai. Okay, so settle. Okay, seterusnya B. Dalam sebuah sekolah, 180 pelajar dipilih. Okay, jadi N awak adalah 180 pelajar. Untuk menduduki peperiksaan matematik tambahan, markah yang diperoleh didapati bertabur secara normal dengan min
48 markah. Sisihan piawai 6 markah. Sekiranya seorang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian pelajar tersebut mendapat di antara 35 hingga berapa? 66. Maknanya di sini markah tu adalah X. Kita katakan markah tu X. M pun boleh, suka tengok lah. Jadi 35 hingga 66 markah. Okey. Jadi nak cari kebarangkalian, P lah. P ni probability. Okey, macam mana nak cari ni? Macam yang selalu saya cakap, tengah-tengah ni tak boleh X. Dia mesti apa? Z. Okey, jadi apa kita akan buat? Dia akan pakai rumus apa? Z sama dengan X tolak min per apa? Per. Macam tu. Per sisihan piawai. Jadi kita pakai benda tu. Jadi ini kita akan ganti Z. Apa jadi di situ? Dia akan jadi 35. 35 ni X lah. Faham tak? 35 tolak 48 bahagi sisihan piawai adalah 6. Sama juga dengan ni. Simbol jangan lupa follow je. 6 tolak 48 bahagi 6. Dah tutup. Okey. Sampai sini kira. Bila awak kira yang pertama tu, awak akan dapat negatif 2.167. Okey. Yang kedua pula awak akan dapat itu 3. Okey, now. Benda ni awak kena faham tau apa maksudnya. Maksudnya daripada graf dia macam ni. Ni graf. Okey, ni graf Okey, ni kiri kanan kan? Okey, jadi yang bawah ni adalah Z dia kat sini. Z score bawah ni. Okey, jadi apa yang kita akan buat? Mana negatif 2.1 kat sini? Katakanlah. Mana 3 sini? Katakanlah Okey, jadi antara negatif hingga 3 ni bermakna kawasan dia kat sini. Jadi nak cari kawasan dalam ni, secara logiknya apa yang kita akan buat? Semua yang di bawah graf ni daripada ekor ni sampai ke ekor sana adalah 1. Jadi 1 kita akan tolak dengan belakang ni depan sana. Betul tak? Barulah dapat dalam ni. Tu logiknya. Betul tak? Okey. Jadi yang belakang ni, yang dalam, luas yang dalam ni, mana nak dapat? Itu yang kita akan cari dalam ini. Yang kita akan cari ni. Okey. Jadi, di mana 2.167? Dalam ni jangan cari negatif pula. Memang takkan jumpa lah. Memang takkan jumpa. Okey. Cari mana 2.67. 167. Okey. Now kita cari. 2.1. This one. Okey. 2.1. 6. This one. Jadi, dia dah pergi ke sini. Faham tak? 7. This one. Oops. Ada minus. Mana 7? Laju dia? Sini. 3. Bermakna 3 ni kena tolak dengan 0.0154 ni tolak. 3 ni di hujung. Jadi jawapan dia 0.0151. Jadi 1 dia akan tolak tadi ni. Dia akan tolak dengan 0.0151 yang belakang ni. Faham tak? Okey, yang ni pula 3. Okey, cari 3. Mana 3? Oh, sorry. Okey, padam. Okey. So, kita cari 3. 3 bawah sekali. Ni. Okey, 3 jadi 3 sahaja. Jadi 3.0 lah. Ni lah. Jadi tolak lagi dengan 0.00135. Itu je ceritanya. Faham tak? Jadi kena faham gambar aja. So, sama dengan. Okey, kira. 1 tolak 0.00151 tolak 0.00135. So, jawapan dia adalah 0.9835. Faham? Itu cara nak baca dia. Bukan susah sangat. Senang je kan? Jadi, okey. Selesai Okey, jadi lepas tu dia kata, baca lagi soalan. Seterusnya, dia kata, cari nilai, cari bilangan pelajar. Okey, sekarang ni yang kita dapat ni apa? Kebarangkalian kan? Kebarangkalian kan? Jadi macam ni kita dapat bilangan pelajar dia yang mempunyai markah antara 35 hingga 66. So, kebarangkalian kita darablah dengan semua pelajar. So, pelajar kita 180. Macam itulah. Faham? Okey, jadi darab dengan 180, awak akan dapat berapa? Semua darab. 0.98355 darab 180. Semua akan dapat 177.039. So, jadi bilangan pelajar takkan letak perpuluhan kan? Bilangan pelajar yang selebihnya tu tinggal rangka kan? Baru keluar tangan. Tak ada. Jadi letak 177. Selesai. Senang kan? Tak susah. Jadi soalan kebarangkalian ni senang je. Jangan kata susah. Okey, seterusnya.
Pelajar yang gagal dikehendaki menghadiri kelas pemulihan. Lepas tu dia kata, sekiranya 5% daripada pelajar itu menghadiri kelas pemulihan. Maknanya, kalau dia kata 5% tu dah menghadiri kelas pemulihan, maknanya 5% tu apa? Cari markah, maknanya dia gagal lah kan. Jadi cari markah lulus untuk peperiksaan. Jadi awak kena faham nak buat macam ni, P ni. Okey, sekarang ni markah dia tu, okey, kita katakan K tu markah Okey, jadi markah dia tu awak rasa-rasa kurang ke besar? Untuk dia gagal tu. Kalau lulus mesti lagi besar kan. Jadi kalau dia gagal, maknanya awak kena faham. Dia kata pelajar yang gagal dikehendaki menghadiri kelas pemulihan. Sekiranya 5% daripada pelajar tersebut menghadiri, maknanya dia gagal. Jadi dia markah dia adalah kurang daripada markah lulus. Jadi mesti kurang daripada K. Itu konsep dia. Sama dengan, itu yang jadi pelajar tak jawab soalan nombor 2 ni kenapa? Sebab tak faham ayat dia. Faham tak? Awak kena macam bercerita tau. Macam, kalau dia dah menghadiri kelas pemulihan ni, maknanya dia gagal lah. Kalau gagal bermakna, macam awak lah. Kalau matematik awak gagal, makna markah awak berapa? Kalau gagal, markah bawah 40. Pandai pun markah bawah 40 kan. Jadi maknanya markah kurang kan. Itu je ceritanya. Okey, jadi berapa yang gagal tadi? 5%. 5% adalah 0.05. Macam tu. Okey, so ingat macam saya kata kebarangkalian, ini bukan X, ini adalah Z. So bila situ Z, automatik dia akan jadi K ni, automatik jadi X lah. K tolak min per sisihan piawai. Macam tu je. Okey, lepas tu kita gantikan je. K tolak min awak berapa tadi? Mana hilang min kita tadi? Min. 48. Sisihan kita adalah 6. Okey. Daripada sini, sini saya ajar lagi tengok graf. Siapa yang tak dapat lagi tengok Okey, bila kita tengok graf, okey, mana nak cari 0.05? Cari belah tepi ni ke cari belah dalam? Pandai, dalam. Very good. Bukan belah tepi, mesti belah dalam. Sebab kenapa? Okey, sebab yang dia dah bagi tu, ini adalah kebarangkalian dia. Kebarangkalian kan duduk dalam. Yang bawah ni Z. Okey, jadi carilah mana 0.05. So bila kita cari 0.05, kita tengok, ni dah dekat. 0.05. 0.0505. Okey, yang ni 0.0495. Tak boleh. Kurang dah wrong. Okey, sini. Lebih tak apa. Okey, bila lebih, dia akan ada satu di depan sekali tu untuk tolak. Jadi, nak dapatkan 0.05 ngam-ngam, kena buang 5 hujung ni kan. Jadi, jalan straight, jumpa sini. Jadi, 5 ni, tolak 5 sana, dia macam ni. Tolak 5 hujung. So, automatik awak akan dapat macam di atas sana. Okey, jadi, dah dapatlah kan dia punya tu. Okey, macam mana cara nak menulis? Tu yang jadi pelajar tak tahu. Okey, bila awak dah dapat sini, bermakna ni adalah dia ni 1.6. Lepas tu ni atas dia apa? 4. 5 ni atas dia berapa? 5. Itu je. Jelas? Okey, dah settle kat situ. Okey, settle graf Okey, jadi bila kita dapat penulisan, macam mana cara nak mengira pula? Kat sini pun selalu salah pula. Okey, tengok. 1.645 ni untuk yang ini. Okey, untuk yang ini. Okey, jadi ini lebih kecil tau kelas. Lebih kecil, logiknya duduk kat mana? Kiri, pandai. Kalau graf awak kiri, negatif ke positif? Negatif, bermakna K tolak 48/6 ni sama dengan negatif 1.645. Faham? Okey, jadi teruskanlah kira. So K tolak 48 sama dengan, kau darat 6. Dapat berapa tu? 1.645 darat dengan 6. Kau akan dapat 9.87 negatif Okey, lepas tu K sama dengan campak sana tambah 48 sama dengan 38.13. Jadi markah untuk nak apa dia kata? Lulus kan? Jadi atas 38. Siapa kurang daripada 38? Gagal. Untunglah. Kalau dekat sekolah 40 kan? Kan? Ini. Jadi inilah cara diorang kira. Macam ni diorang nak kira pelajar gagal macam nak turunkan dapatkan markah lulus. Jadi tengok kalau tahun ni dapat 38 dah lulus dah. Kan? 38 gagal lagi, bawah lagi Okey, jadi K sama dengan markah dia adalah 38.
8. Kan? Selesai. Okey. Senang je kan? Bukan susah sangat. Okey. Alright. Seterusnya soalan nombor 9. Okey, ni semua orang kenal. Apa ni? Hukum linear pandai. Okey, jadi saya ada graf kat tepi ni, nanti saya besarkan. Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua boleh ubah X dan Y diperoleh daripada satu eksperimen. Memboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan H per PX tambah PX dengan keadaan P dan H pemalar. So, X dengan Y dia dah bagi. Okey, lepas tu dia kata, plotkan graf XY melawan X kuasa 2. Sini X, ini Y. Dia nak suruh XY melawan X kuasa 2. So, you kena create, apa dia? Jadual pandai. Jadi jadual dah siap. Tu. Okey. Jadi dah siap. Okey, jadi tahu kan semua kan? Kuasa 2 je lah. 1 kuasa 2, 1. 4, 2 kuasa 2, 4 dan seterusnya lah. So dah settle, dapatlah markah 2 kat sini. Okey, lepas tu dia kata seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Bermakna awak kena buat graf. Okey, so graf pun dah siap. Okey, sebab saya nak menerang nanti senang. Okey. Sekejap saya padam ni. Okey. Sebab saya nak besarkan graf tu. There graf dah siap dah. Okey. XY melawan X kuasa 2. So, settle. Dah settle. Okey. Jadi lepas tu pastikan awak punya graf tu penyuaian mesti terbaik lah jangan pula tak terbaik pula. Terbaik tu bermakna dia adil. Dia adil. Jadi macam contoh graf yang ni kita tengok. Nampak tak? Dia ada satu je, dua, yang ni atas. Yang ni atas, yang ni bawah. Yang lain semua kena kan? Ini memanglah generate melalui komputer. Memanglah begitu Kadang-kadang kita tu ada ralat sikit-sikit, tak apa. Okey, asalkan adil dan sama. Okey, seterusnya. Soalan nak apa? Dia kata menggunakan graf di 9A, cari nilai P dan H. Okey, di sinilah dianya banyak yang silap-silap. Okey, semua tengok rumus pula. Betul lah. Rumus yang dibagi adalah Y sama dengan H per PX tambah PX. So, dia XY melawan tadi apa? X kuasa 2. Jadi, kena jadikan paksi Y ni XY. Jadi, ini apa kita buat? Kita akan darab X, kita akan darab X. Cuba jaya. So, dia akan jadi XY sama dengan mati H per P tambah PX kuasa 2. So, ada tak? XY cantik, X kuasa 2 ada. Okey. Lepas dah dapat tu, label. Ini adalah Y besar. Ini adalah X besar, paksi X. Dan sebelah dia hidup dan mati dia adalah kecerunan. Dan seterusnya adalah C. So, simple kan? Okey. Lepas tu dia suruh cari P dan H. Okey, simple je tengok. P adalah kecerunan. Okey, kecerunan adalah Y2 tolak Y1, S2 tolak S1. So, simple je macam nak buat. Cari koordinat yang kena pada garisan. Katakan saya ambil ini dengan ini. Okey, jadi saya pun tulis kat sini. M, kecerunan M tu sama dengan P lah kan? M ni sama dengan P lah. Sama dengan Y2, pilih je. Katakan saya ambil 27. Tolak 18.04 per 25 tolak 16. So, saya dapat berapa? Okay, kira. Okey, saya akan dapat 0 perpuluhan berapa tu? 9955 0.9956. Lebih kurang macam itulah. Jadi itu nilai P kita. Selesai. Mungkin ada yang dapat lain mungkin yang dapat 1. Depends lah. Macam saya dapat 0.9956 ni okey lah. Ada yang dapat 1 tau. Mungkin ada yang dia masa dia buat graf tu dia ngam-ngam kena cantik. Jadi tak ada masalah lah. Ni memang ikut graf awak. Okay, tapi jangan tak betul. Kena betul lah. Pemeriksa akan cek salah satu. So, saya telah dapat P. Okey, lepas tu nak cari H pula. Okay, tengok H ni. H per P sama dengan pintasan Y. Ni. Okey, pintasan Y awak adalah berapa tu? Cuba tengok. Agak-agak berapa tu? Kalau ada 5, 10. Okey, bawah dia ada 1. Macam 3 3 ke 2 tu 2. 2. Okey. Jadi pintasan Y awak adalah 2. Jadi P kita dah dapat tadi.
H per 0.9956 sama dengan 2. So, letak sana sama dengan darab dengan 2, kita akan dapat 1.9911. Selesai. Itu je. Okey. Jadi banyak student dia tak buat bahagian B ni. Tak mau. Mesti buat. Bukannya susah sangat. Senang je soalan ni. 10 markah. Okey. Okey. Settle. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 10. Diberi bahawa A sama dengan PI tambah 8J. Okey, ni soalan apa ni kelas? Ya, soalan vektor. Okey, B sama dengan negatif 3I tambah 4J. Cari nilai P jika A dan B adalah selari. Okey, jika perkataan selari, segaris, itu semua mesti ada lambda. Bermakna macam ni tau. A sama dengan lambda B. Macam tu. Dah, selesai lah. Jadi A awak adalah PI tambah 8J sama dengan lambda. B kita adalah negatif 3I tambah 4J. Tak nak guna lambda, guna K pun boleh, suka hati. Okey. Alright, jadi lepas tu, ni kan lambda kembang. So, I geng dengan I lah. Okey, dia macam ni sekejap. Awak ni kan blur pula kan. Negatif 3 lambda I tambah 4 lambda J. Okey dah, lepas tu. Seterusnya, I samakan dengan I. Jadi, P sama dengan negatif 3 lambda. J samakan dengan J. 8 sama dengan 4 lambda. So, boleh cari lambda. Lambda sama dengan 2. Dah dapat lambda sana. Nampak tak puzzle awak? Selesaikan satu-satu. So, dapat negatif 6. Si dah dapat. Senang kan? Okey. Seterusnya adalah B tu. Masuk benda ni. Modulus kan? Tapi dalam vektor, dia ada maksud dia. Apa maksud dia? Magnitude. Ya, magnitude. Magnitude tu apa? Magnitude tu adalah jarak. Jarak menggunakan apa? Teorem Pythagoras. So, A awak ni. B awak ni. So, A sama dengan P dah dapat tu negatif 6I tambah 8J. B kita adalah negatif 3I tambah 4J. Okey, dia suruh buat A tambah B. Kita tambahlah dulu A dengan B. So, negatif 6I tambah tolak jadi. Tolaklah 3I tambah 8J tambah 4J. Okay, so dapat negatif 9I tambah 12J. Betul? Lepas tu, magnitude. Magnitude buat apa? Dia suruh cari nilai. Cari nilai P. Sorry. Jadi jangan masukkan P lah. Jangan masukkan P. Tak boleh. Okey. So, ni P untuk satu kan. Okey, yang kedua tu jangan. Okey, jadi A awak adalah 6 lagi. PI tambah 8J. B awak adalah negatif 3I tambah 4J. Okey, jadi untuk A tambah B, kita tambah PI tolak 3I tambah 8J tambah 4J. Betul? Okay, so P tolak 3 ni untuk I. Dan J adalah 12J. Okey, jadi nak cari magnitude A tambah B. Magnitude apa tadi? Jarak menggunakan teorem Pythagoras. So, I ni X. J ni Y. Faham tak? Jadi, P tolak 3, X kuasa 2 kan? Tambah 12 kuasa 2, punca kuasa. Semua ini sama dengan berapa? 13. Okey? Okey, lepas tu ni kembang. Ni campak sana. So, ni kembang kan? P tolak 3 kuasa 2 tambah 144. Jangan kembang lagi kejap. Kita buat cara bijak sikit. Konon. 13 ni kuasa 2 kan? Jadi 169. So, P tolak 3 kuasa 2 sama dengan 169 tolak 144. P tolak 3 kuasa 2 sama dengan berapa? 25. So, baru kuasa bawa sana dia akan jadi punca. P tolak 3 kena bila punca kuasa 25 dia akan jadi tambah tolak 5. So, yang pertama P tolak 3 sama dengan 5. Yang kedua P tolak 3 sama dengan negatif 5. Jadi, P yang pertama dapat 8. P yang kedua dapat negatif 2. Okay. So, ada 2 jawapan untuk nilai P. Selesai. Faham jadi, simple je. Tak susah pun. Okay. Okay. Macam tadi awak ingat tak tadi masa saya ganti P? Bila saya ganti P, saya terberhenti. Kenapa? Bila saya tengok balik, soalan nak cari apa ni? Cari nilai P. Jadi,
patah balik. There try and error. Faham? Jadi macam tu caranya. Tak semestinya kalau jumpa ni, okey wajib macam ni. Susahlah sebabnya matematik kan banyak dia punya soalan. Mana kita nak tahu macam mana kan? Jadi awak kena pandai mengolah dia punya jalan kerja. Okey? Okey, seterusnya B. APBQ ialah parallelogram. So, awak lukis je, buat-buatlah macam awak pandai parallelogram tu. Okay, kita letak A, P, B, Q. So, dia kata apa? AP, segi 4 selari kan? Jadi ni akan sama dengan sana, sama dengan sini. Okay, AP, anak panah kita betul. AP adalah 6I tambah 8J. Lagi, AQ adalah 4I tambah 3J. Okay, R ialah titik tengah PQ. Kalau R titik tengah bermakna ini 1, ni 1, betul tak? Jadi bermakna 1 ni adalah 1/2 PQ. Betul? RQ pula 1/2 PQ juga. Faham kat situ? Okey. So dia kata cari vektor berikut dalam keadaan dalam sebutan I dan J. AR dulu. Saya nak cari AR. AR sama dengan good AP tambah PR. Okay, good. So, PR awak tadi kita dah tulis kat situ apa tadi? AP tambah setengah PQ. Good. Okay, puzzle awak apa? PQ kan? Sebab PQ kita tak ada. Okay, jadi cari PQ. Anda nampak tak? Okay, now kita cari satu-satu. Macam mana cari PQ? PQ sama dengan PA, good, plus AQ, good. Okay, bagus. Okay, PA ada. Okay, tapi di ke belakang kan? Yang ni AP, anak panah ni. Okay, PA di ke belakang. So, semua akan jadi negatif. Betul. Lagi tambah. AQ, memang ikut anak panah dia. Tambah je. See? So, berapa dapat? Negatif 2I tolak 5J. Okay, tu dapat PQ. Dah puzzle awak dah lengkap. So, teruskan. AR sama dengan AP kita 6I tambah 8J. Anak panah pastikan elok-elok itu je masalahnya. Okey. Tambah setengah PQ awak tadi berapa tadi? Negatif 2I tolak 5J. Okey, teruskan lagi. 6I tambah 8J. Kembang dan kembang. Berapa tu? Tolak. Tolak I. Tolak 5/2J. Kan lagi. I dengan I boleh gabung. 6 tolak 1, 5I. 8 tolak 5/2. Tambah 11/2J. Dah selesai. See? Puzzle. Okay. Senang kan? Okay. So, kita dah dapat AR. Okay. Settle. Okay. So, seterusnya dia kata. Nak cari BR pula. AR sama tak dengan BR tu jarak dia? Good. Sama. Tapi ni AR. BR tu disebut BR. Bukan RB. Di ke belakang. Bermakna negatif 5I tolak 11/2J. Pandai. Dah itu fikir. Very good. Okay. Tunjukkan bahawa BR sama dengan setengah BA. Okay. Saya padam ini. Okay. BR sama dengan setengah BA. Kejap. Saya padam sekejap ni. Okay. Jadi saya tulis balik semula. BR sama dengan setengah BA. Okey. So, BR kita tadi berapa tadi? BR kita terbalik dengan AR kan? AR kita tadi berapa? Dah padam lah. Berapa tadi? Negatif BR kita. Negatif 5I tolak 11/2J tadi. Okey. So, sama dengan setengah BA. Okey, now. Jadi, BR kita dah tahu. Kita cuma cari yang ni. Okey, macam mana? Okey, jom. Setengah BA. Okey. BA ni masalahnya problem kita kena cari BA lah. BA mana ada kat situ? BA panjang kan? Okey, jadi macam mana nak cari BA? Apa tambah apa? Okey, BA sama dengan BP pandai tambah PA. Okey, good. So, BP ada tak nilainya? Very good. BP kan dia selari, jadi dia samalah dengan AQ. Pandai. Tapi dia BP, dia terbalik ke belakang. Ni AQ. AQ arahnya ke kanan. BP dia ke belakang. Jadi semua negatif je. Negatif 4I tolak 3J. Pandai. PA ke bawah. Terbalik lagi. So bila terbalik tak boleh. Memang dah tambah. Tapi dia akan jadi apa nanti semua? Tolak. Yes. Tolak
6I tolak 8J. Okey, settlekan. Hutang 4, hutang 6, hutang 10I tolak 11J. Ni dia ni. Okey, so dapat BA. So teruskan je. Setengah BA. Setengah negatif 10I tolak 11J. So kembang. Ni okey, jadi negatif 5I tolak 11/2J. Samalah. Terbukti. Senang kan? Tak susah pun. Okey. Alright. So seterusnya soalan yang bahagian B ni nombor 11. Soalan terakhir kan yang untuk bahagian B. Rajak 6 menunjukkan segitiga sama kaki dengan keadaan. Okey, bila sama kaki ni ABC ni. Kena tahu bila kaki sama. Jadi tinggi dia tak tahu berapa. Okey ni kaki sama ni. Okey, jadi kaki sama. Dan guna A ialah 22, B ialah 62. Okey. Dan C tetap okey. Diberi luas ABC ialah 10. Okey. ABC ni 10 Bila luas ABC 10, awak janganlah fikir yang ada juga awak fikir 1/2 darab dengan letak koordinat kan. Boleh juga. Ataupun cuba fikir sebab dia adalah segitiga sama kaki. Sama kaki ni tak ada masalah. Sama kaki ni kalau buat macam ni dah jadi sudut tegak ni akan jadi tinggi. Ni tapak. Betul tak? So tapak berapa? Berapa tapak dia? Sini 2, sini 6. Betul? Ni 2 kan? Jadi 6 tolak 2 berapa? 4. Di sini tahu. Tinggi tak tahu H. Jadi 1/2 darab 4 darab H sama dengan berapa dia punya luas? 10 kan? Potong. 2H sama dengan 10. H sama dengan berapa? 5. Baru dapat H tau, tinggi dia. Jaraknya maknanya 5 lah. Jadi awak tahu sini 2. Nak tahu sini berapa? Untuk dapatkan 5. Sini kita katakan Y lah kan? Jadi macam ni kita nak cari jarak tegak macam gitu je. Saya tanya awak. Pandai pun. Y tolak 2 sama dengan berapa jarak dia? 5 kan? Betul tak? Okey. Tapi tak boleh Y tolak 2. Kat situ berlaku kesilapan. Kenapa? Bila beza yang nak cari tinggi, mesti awak kena besar tolak kecil. Jadi 2 tolak Y. Macam tu. Dia mesti besar tolak kecil. Bawah ni kan kecil. Kenapa kecil? Negatif. Paksi Y kan? Bawah negatif. Jadi 2 tolak 5 sama dengan Y negatif 3. So Y sama negatif 3. Jadi koordinat di C ni, kan kat sini dapat negatif 3. Jadi automatik C adalah berapa? 4 negatif 3. Betul lah. Kenapa 4? Kenapa saya tahu tu 4? Jarak dia tadi 4 tau. Bukan 4 kat situ dia kenapa saya tahu? Tiba-tiba je saya tahu 4 kan. Kenapa? Okey. Sebab, kita tengok panjang ni tadi, ni A, ni B. Sini 62. Sini 22. Oleh kerana kaki sama, tengah-tengah ada titik tengah. Kan? So, titik tengah, pasti X. Pasti X tambah bahagi berapa? 2. 6 tambah 2 bahagi 2. So, dapat apa? 4. Betul sebab tu saya dapat sini adalah 4. Okay, kenapa jarak pula 4? Daripada 2, daripada 2 nak pergi kepada 6. 2, kira lah pakai tangan. 2, 3, 4, 5, 6. 4 kan? 4 unit kan? Ataupun 6 tolak 2 dapat 4. Itu je. Kebetulan ni sama lah dia punya jarak dengan dia punya titik tengah. Jangan pula, jarak agaknya sama kan? Tak kebetulan kebetulan sama. Okay Okay, so settle. So dapat jawapan 4 negatif 3 untuk koordinat apa? C. Okay, senang kan? Right. So, garis CB dipanjangkan ke titik D. Okay, garis CB dipanjangkan ke titik D. Right. Lepas tu kata supaya B ialah titik tengah pula. B adalah titik tengah. Okay, jadi bila B titik tengah, okay, D ni kita tak tahu, kita kata XY. So, simple je nak cari titik tengah adalah X tambah 4 bahagi 2 sama dengan dah bagi 6. Tu kan? 62. So, sama juga dengan Y. Y, kita mulakan dengan X. So, kena ambil Y lah. Y tolak 3 tambah tolak kan? Bahagi 2 dapat apa? 2. So, macam biasa, linear. X tambah 4 sama dengan 12. X sama dengan 8. Y tolak 3 sama dengan 4. Y sama dengan 7. Dah dapat dah untuk D. Apakah koordinat D? D adalah 8, 7. See? Senang kan? Kan? Okey, jadi kita pergi kepada soalan C pula. Okey, untuk soalan C, dah lari dia punya ni. Koordinat C adalah 4, negatif 3. 8,
87 kan. Okey. Untuk soalan C, satu garis dilukis dari titik D selari dengan garis AC. Oh, okey. Tu. Sekejap. Ni, selari. Okey. Titik ke titik E dan C disambung. Okey, titik P bergerak dengan nisbah PC. Oh, PC, PE. Okey, 1/4. Cari nilai K dulu. Okey, now. Bila kita nak mencari nilai K, apa yang kita nampak di sini? Dia selari. Apa konsep yang awak tahu dalam garis lurus ni selari? Good. M1 dengan M2 adalah sama. So, C tadi kita dah dapat. C tadi adalah 43. Negatif 3. D kita adalah 87. So, carilah MAC dulu. MAC sama dengan keturunan Y2 tolak Y1. 2 tolak 3 tambah 3 per dengan 2 tolak 4. So, 5 per negatif 2. MDE sama dengan 7 tolak K, 8 tolak 11. Okey. So, ni sama kan? Sebab dia selari. Jadi, bila sama terus je 5 per negatif 2 sama dengan 7 tolak K per 8 tolak 11. Negatif 3. So, silangkan dia. Negatif 15 sama dengan negatif 2 mesti darab dengan semua benda ni. Negatif 14 tambah 2K. Okay. So, selesaikan lagi. Negatif 15 tambah 14. Negatif 1. So, K dapat negatif 1 per 2. Selesai. Okay, dapat K. Senang kan? Okay. Seterusnya. So, kita dah dapat K. Okey, seterusnya adalah dia kata cari persamaan lokus P. Okey, kelas. Dia ada bagi PC nisbah PE adalah 1/4. So, kelas nisbah ni adalah pecahan pandai. So, PC per PE sama dengan 1/4. So, you darab silang. You akan dapat 4 PC sama dengan 1 PE. Kan? Okey, so cari persamaan lokus. Lokus ni P ni memang tak ada koordinat lah. Dia akan jadi P tu dia adalah X dengan Y. So, C awak adalah tadi 4 negatif 3. Kita dah cari. So, untuk sebelah sini pun sama. P adalah X dengan Y. C awak, C pula dah. E awak adalah 11 dengan K tadi berapa? Negatif 1 per 2. Okey. So, apa lagi? Lokus adalah apa? Jarak. Lokus adalah jarak. So, pakai rumus jarak. So, 4. Okey. X2 tolak X1 dulu. So, X tolak 4 kuasa 2 mesti plus lah. Dia macam jarak teorem Pythagoras. Kan? Y tolak-tolak jadi tambah. Sama dengan okey. X tolak 11 tambahlah kan, sebab nak cari yang kalau nak guna jarak dia macam teorem Pythagoras tu, jarak condong. Sebab tu kita menambah kan. Okey. So, Y tolak-tolak jadi tambah. Okey, dah settle. Okey, lepas tu macam nak matikan punca kuasa, semua kita kuasakan. So, hati-hati di sini, step ni. Kalau semua awak kuasakan, make sure 4 tu jangan lupa. Jadi, ni memang mati kuasa 2. Mati. Apa yang tak mati 4 tu? 4 tu kena kuasa 2. So, dia akan jadi 16. Di situ berlaku kesilapan selalu. Sebab tu ujungnya tak dapat. Okey? Okey. So, apa yang ada ni, kuasa 2 plus. So, di sini agak mulalah malas nak buat. Betul? Jangan. Okey. Buatlah sampai habis. Okey. 16. Tempat saya tak cukup ni. Okay, saya buat yang pertama dulu. Okay, so, yang atas ni dulu adalah besar. Okay, tu X kuasa 2 tambah 16 tolak 8X tambah Y kuasa 2 tambah berapa tu? 9 campur 6Y. Betul? Okey, sama dengan saya buat yang tu pula. X kuasa 2 tambah 121 tolak 22X plus Y kuasa 2 tambah 2 darab 1 per 2 darab berapa? Y sahaja tambah 1/4. Harapnya betul ni. Takut saya salah je dia punya calculation tu. Kadang-kadang saya ni kalau boleh agak sangat kan ada je salah kan. Okey, okey. Lepas tu awak kembangkan, awak susunlah ni 16 X kuasa 2. So 16, kita buat cepat-cepat boleh. 16 X kuasa 2 akan tolak dengan ni kan. Yang ni kan sama dengan ni belah kanan, campak ke sebelah kiri dia akan jadi tolak kan. So dia akan jadi 15 X kuasa 2. So X kuasa 2 settle. Okey, 16 darab 16. Pening pula saya buat banyak macam ni.
Kejap. Kita settle satu-satu lah. 16 X kuasa 2. 16 dengan 9 ni jadi tambah 25 tolak 8X tambah Y kuasa 2 tambah 6Y. Sama dengan, bawah tu pula, X kuasa 2. Ini dengan ni jadi apa? 121 tambah 1/4. 121 tambah 1/4. So jawapan adalah 485/4. Tolak 22X tambah Y kuasa 2 tambah Y. Okey, lepas awak kembangkan dan awak susun. So dia akan jadi 16X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah 16 darab 25 sama dengan 400. Ni saya kembang ni. Kembang. Okey, gangkan dengan tolak 485/4. Okey, settle. Dah settle. Okey, ni pula 16 darab 8 sama dengan negatif 128X tambah 22X. Settle. Kenapa tambah? Ingat tolak bawa dia ni belah kanan. Si bawa ke belah kiri. Okey. So, ni pula ni 16Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Settle dan 16 darab 6 96. Dan ni dengan ni pula 96Y tolak Y. Okey. So biasa dengan kosong. So settlekan semua ni. So awak akan dapat nanti nilainya adalah kejap ni. 15 X kuasa 2 tambah 15 Y kuasa 2 tolak 106. Sorry lah, saya tulis kat sini lah, tak nampak tu. 15 X kuasa 2 tambah 15 Y kuasa 2 tolak 106 X tambah 95 Y tambah 1115/4 sama kosong. Okey, so settle lah. Nak matikan 4 bawah ni boleh, semua darab 4. Boleh je. So dapat habis. Jadi bila sampai sini buat rumus ni awak tak ada masalah. Bila awak nak menyelesaikan bawah ni, mula awak dah bermasalah kat situ. Okey. So settle part B, bahagian B lah. Lepas ni kita sama bahagian C pula. Okey.